Selamat sejahtera kepada Puan Nur Izzati dan rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan memberi pendapat kita ulasan berasaskan masalah. Tajuk yang kami memilih adalah menghormati orang lain. Sebelum bermula, mari kita tengok video yang berkenaan dengan tajuk hari ini. Baru-baru ini, satu video dashcam memaparkan lori towing sengaja melambatkan perjalanan dengan memandu di hadapan sebuah ambulans yang ingin bergegas melepasi trafik. Tindakan pemandu tersebut menyebabkan kesesakan trafik. Ekoran saiz lori towing tersebut besar berbanding kenderaan lain. Malah ambulans tersebut nyaris berlanggar disebabkan lori berkenaan brek secara mengejut. Menerusi video tersebut, kedengaran pemandu van ambulans memberi amaran melalui pembesar suara kerana bimbang keselamatan orang ramai. Rakaman video pendek tersebut tular di media sosial dan rata-rata netizen mengkritik tindakan tidak bertimbang rasa pemandu lori tersebut, bahkan menyatakan kebimbangan terhadap pesakit jika van ambulans tersangkut lebih lama. Sehingga kini video tersebut ditonton sebanyak 5,000 tontonan. Belakang ambulans. Dalam video tadi, kita dapat melihat bahawa terdapat sebuah pemandu lori yang bersengaja memandu sangat perlahan walaupun dia telah melihat terdapat sebuah kenderaan kecemasan iaitu ambulans di belakang dia. Walaupun pemandu ambulans telah memberi amaran melalui speaker, dia tetap memandu sangat perlahan dan berkelakuan kurang ajar. Pernahkah anda semua melalui perkara yang ditunjukkan di video tersebut? Pernahkah seseorang individu berlakuan kurang ajar terhadap kamu? Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menjelaskan kenapa bahawa seseorang individu tidak menghormati orang lain dan berkelakuan kurang ajar. Sebelum bermula, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Anastasia, nombor matrik saya adalah 10DAT20F2023. Faktor yang pertama adalah berkenaan dengan ibu bapa. Terdapat sesetengah ibu bapa yang tidak mengajar anak mereka dengan baik dari kecil lagi. Seperti bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Amalan menghormati orang lain perlulah dipupuk dan ditanam dari kecil lagi. Cubalah kita perhatikan orang dulu-dulu. Apabila anak mereka tidak menunjukkan tanda hormat, mereka akan ditegur. Tapi pada zaman sekarang, kadang-kadang ibu bapa sendiri yang tidak menunjukkan tanda hormat dan itu akan menjadi turutan kepada anak mereka. Faktor kedua adalah rakan-rakan. Seseorang individu akan terpengaruh oleh rakan-rakan yang rosak akhlak. Apabila individu itu berjaya bergaul dengan rakan-rakan yang tidak elok, pastinya dia akan mengikut perangai seperti mereka. Sebagai contoh, kalau individu itu berjaya dipengaruhi oleh rakan-rakan dia untuk melakukan vandalisme, maka dia akan membuat aktiviti negatif yang lain dan tidak patut dilakukan. Akhir sekali, faktor yang ketiga adalah media massa. Pada zaman ini, media massa merupakan sumber rujukan yang paling berharga dan juga paling berinfluensi di antara kita, terutamanya remaja. Contoh-contoh aplikasi yang kita dapat melihat pada hari ini adalah Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Menerusi aplikasi seperti ini, perkara yang negatif dan tidak elok dapat ditayangkan pada satu klik di hujung jari. Sebagai contoh, aksi gangsterisme boleh dirakam dan boleh disebarkan. Kepada sesiapa yang ada internet, mereka boleh mengakseskan video tersebut. Inilah contoh faktor-faktor orang yang tidak menghormati individu lain. Seterusnya, kawan saya Tan Wei Ping akan meneruskan perbincangan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Puan. Nama saya Tan Wei Ping dan nombor matrik saya ialah 10DAT20F2009. Hari ini, saya akan membincangkan kesan tidak menghormati antara satu sama lain. Yang pertama ialah negara tidak dapat dimajukan. Hal ini kerana masyarakat yang tidak menghormati antara satu sama lain
dan juga masyarakat yang tidak perpaduan akan menyebabkan mereka tidak bekerjasama dan juga berusaha sama-sama untuk memajukan negara kita dalam bidang lain. Sebagai contohnya, bidang ekonomi, perubatan, pertanian dan juga teknologi. Akhirnya, negara kita akan merosot. Situasi ini boleh dikaitkan antara negara dan negara. Negara kita tidak dapat dimajukan apabila kita tidak bekerjasama dengan negara lain. Selain itu, kesan yang kedua ialah akan berlakunya isu perkauman. Isu perkauman dalam negara kita merupakan isu yang sangat sensitif. Ia berlaku apabila tiadanya persefahaman terhadap bangsa lain dalam Malaysia. Dari berbagai aspek yang sensitif sebagai contohnya agama dan juga adat istiadat. Akhirnya menyebabkan masyarakat negara kita tidak perpaduan. Hal ini amat penting dalam negara kita kerana negara kita mempunyai pelbagai bangsa. Seterusnya, kesan ketiga yang tidak menghormati antara satu sama lain ialah masyarakat tidak dapat hidup dengan aman dan damai. Hal ini kerana masyarakat yang tidak menghormati antara satu sama lain dan juga yang tidak perpaduan akan menyebabkan pergaduhan dan juga ketidakpuashati dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kes jenayah dalam negara kita akan semakin meningkat dan akhirnya keselamatan masyarakat Malaysia akan tidak dijamin. Kesan yang keempat ialah tidak dapat mengekalkan kestabilan politik dalam negara kita. Disebabkan negara kita menggunakan cara demokratik, oleh itu undian juga dalam cara demokratik. Hal ini menyebabkan setiap rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk memilih pemimpin untuk negara kita. Oleh itu, menghormati antara satu sama lain bukan sahaja dalam masyarakat tetapi juga dalam keluarga dan negara. Selamat sejahtera Puan, nama saya Lau Cai Ji. Nombor matrik saya iaitu 10DAT20F2033. Pada hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah untuk memupuk sikap menghormati antara satu sama lain. Antara langkah-langkah untuk memupuk sikap menghormati antara satu sama lain, ibu bapa perlu mendidik anak untuk memupuk semangat kejiranan sejak kecil lagi. Hal ini kerana anak-anak sentiasa mengamalkan semangat kejiranan sejak kecil lagi, maka mereka akan membiasakan diri untuk menghormati orang lain. Dalam hal ini, ibu bapa perlu menjadi teladan anak mereka supaya mereka dapat mencontohi sikap ibu bapa yang menghormati antara satu sama lain. Jadi, memupuk semangat kejiranan dapat melatih anak-anak kita agar mereka dapat mencontohi ibu bapa untuk menghormati antara satu sama lain pada masa yang akan datang. Selain itu, pihak kerajaan perlu mengukuhkan undang-undang terhadap keadilan kepada setiap kaum di negara kita. Hal ini demikian disebabkan tindakan pihak kerajaan yang mengetatkan undang-undang akan menghapuskan fikiran sesetengah orang yang ingin menghina agama ataupun budaya kehidupan kaum lain. Contohnya, pihak kerajaan perlu memberi hukuman yang berat seperti
hukuman penjara kepada orang yang berniat jahat dalam tindak lakunya yang ingin menghina agama kaum lain. Oleh itu, masyarakat akan melahirkan keadaan menghormati antara satu sama lain selepas pihak kerajaan mengambil tindakan terhadap orang yang berniat merosakkan keadaan ini. Di samping itu, pihak media massa perlu menyebarkan maklumat-maklumat tentang kepentingan menghormati antara satu sama lain dalam sosial media kita. Langkah ini memang berkesan untuk memupuk sikap menghormati antara satu sama lain kerana sebarang tindakan media massa dapat mempengaruhi kehidupan harian kita. Dalam langkah ini, pihak media massa perlu mengemukakan kepentingan menghormati antara satu sama lain kepada masyarakat kita untuk mengelakkan pertelingkahan antara kaum berlaku. Sebagai contoh, sesebuah video rakaman pemuda Chinese telah dipuji oleh semua lapisan masyarakat kerana dia telah memapar seseorang orang tua Melayu yang telah buta untuk melintas jalan raya yang banyak kereta melaluinya. Rantara itu, pihak media massa berperanan untuk menyebarkan maklumat atau kepentingan menghormati antara satu sama lain kepada masyarakat. Bukan itu sahaja, kita patutlah mengenali kawan yang berbeza kaum untuk memupuk persefahaman antara satu sama lain. Dalam pekerjaan kita mestilah menemui rakan sekerja yang berbeza kaum. Dengan itu, kita perlu menghormati budaya kehidupan rakan sekerja kita dan mereka juga akan menghormati budaya kehidupan kita. Namun budaya kehidupan kita tak sama, tetapi kita akan belajar untuk menghormati antara satu sama lain. Contohnya, apabila rakan sekerja kita sedang bersolat, kita perlulah bersenyap dan menghormati mereka. Tuntasnya, kita perlu mengenali kawan-kawan yang berbeza kaum untuk menghormati antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, kita juga perlu sentiasa mengadakan rumah terbuka untuk menjemput rakan-rakan yang berbeza kaum pada perayaan tertentu. Langkah ini dapat menyatupadukan semua rakan yang berbeza kaum kerana rakan-rakan yang menyertai majlis rumah terbuka ini akan memberi hormatan kepada tuan rumah. Tamu atau rakan yang dijemput oleh tuan rumah akan berinteraksi antara satu sama lain walaupun berbeza kaum kerana hal ini dapat mewujudkan suasana yang meriah dan damai. Dalam suasana yang meriah dan damai ini, mereka akan menunjukkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain dalam majlis rumah terbuka ini. Oleh sebab itu, majlis rumah terbuka ini akan menyatupadukan semua kaum dan telah melahirkan sikap menghormati antara satu sama lain. Kesimpulannya, kita haruslah menghormati antara satu sama lain kerana ini merupakan nilai yang boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Selain itu juga dapat memastikan masyarakat hidup dengan aman dan damai. Negara juga dapat dimajukan.